Assalamualaikum dan salam serak sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, pembayaran pengeluaran khas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebanyak RM10,000 diawalkan mulai hari ini berbanding tarikh asal pada 20 April depan. Demikian pengumuman daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laman Facebooknya pada Ahad. Saya percaya ramai yang berasa lega kerana KWSP telah mengumumkan bahawa ahli boleh mengeluarkan simpanan KWSP mereka sehingga maksimum RM10,000 bagi mengurangkan beban yang ditanggung. Permohonan untuk pengeluaran ini telah pun dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 April 2022 dan akan berakhir pada 30 April 2022. Manakala pembayaran pula akan bermula pada esok hari, iaitu 18 April 2022. Bagi mereka yang telah memohon pada awal bulan April, bolehlah mula cek akaun masing-masing esok. Tapi kalau belum masuk lagi, jangan risau. InsyaAllah akan masuk juga kerana bayaran dibuat secara berperingkat. Tengku Datuk Seri Zafrul juga berharap agar dengan pengeluaran tersebut dapat menceriakan sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas pada 16 Mac lepas berkata keputusan itu dibuat berdasarkan hasil kajian dan penelitian secara menyeluruh bagi rakyat yang masih terkesan dari segi ekonomi, kehilangan pendapatan dan sedang membina semula kehidupan. Laporan seterusnya, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib meluangkan masa menyertai majlis berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih di Mukah pada Ahad. Majlis berkenaan dianjurkan oleh Jawatankuasa Tetap Aktiviti Islam bahagian Mukah dengan kerjasama Lembaga Amanah Masjid Setia Raja Mukah dan Syarikat Perladangan Setuan Plantation Sendirian Berhad yang beroperasi di Balingian Mukah. Pada majlis tersebut, Tun Pehin Sri Abdul Taib serta Tuan Puan Ragat Kudi Taib turut menyempurnakan penyampaian sumbangan daripada Majlis Islam Sarawak dan Lembaga Amanah Masjid Setia Raja Mukah kepada 95 masjid dan surau. Selain itu, seramai 80 asnaf dan fakir miskin turut menerima sumbangan peribadi daripada Tuan Puan Ragat Kudi Taib berupa bakul makanan dan wang tunai berjumlah RM24,000. Manakala pihak Setuan Plantation Sendirian Berhad telah menyumbang sebanyak RM15,000 kepada asnaf dan membantu di dalam penganjuran majlis berbuka puasa pada tahun ini. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Utiliti, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Talian, Royston Valentine. Berita berikutnya, ibu bapa di negeri ini perlu segera menghantar anak-anak mereka untuk divaksinasi susulan program imunisasi kanak-kanak PKIDS akan ditamatkan pada 15 Mei depan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Simko Hian berkata, Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-kanak CITFC memutuskan 15 Mei depan sebagai tarikh akhir pemberian dos 1 vaksin COVID-19 di bawah PKIDS. Justru katanya para ibu bapa perlu segera menghantar anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksinasi tersebut bagi mencapai perlindungan optimum daripada penularan wabak COVID-19. One of the reasons why the vaccines for children is not the same as adults. You know, and the vaccines are special vaccine for children, and all the vaccines right has an expiry date. You know? So if we order and no one turns out expired, who's going to buy more? Free don't want to pay, you pay lah. Otherwise you said government waste money or throw away. You know? So I think that's why I'm very proud that Sarawak working very well. We work very well. We go together to get vaccinated. That's why our vaccination rate is so high. You know, so the vaccination set Sabah 5 to 12 years old, right? Only 40%. Only 40%. For us, we are 78%. We're the highest in the whole Malaysia. But we want to be at least our first and second dose 95%, our booster dose almost 90%, 89%. Because the higher the vaccination rate, the less likely that the disease spread faster, and also if we kena, at least not so severe. You know?
Beliau berkata demikian kepada media selepas program Semarak Ramadan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi Baru Kuching pada Ahad. Sebelum ini, Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, mulai 16 Mei, Kementerian Kesihatan KKM tidak lagi menawarkan dos 1 vaksin COVID-19 jenis Comirnaty dan CoronaVac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun. Selepas 15 Mei ini, vaksin kanak-kanak jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta di negara ini. Manakala vaksin CoronaVac pula hanya boleh diperoleh dengan bayaran di fasiliti swasta. Sementara itu, program agihan bubur lambuk merupakan salah satu tradisi yang dijalankan pada bulan Ramadan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, perpaduan dalam kalangan masyarakat pada bulan Ramadan mencerminkan negeri Sarawak sebagai negeri yang bersatu padu. During the Ramadan, this is truly the spirit of coming together and they cook together, they share with each other, and this very same spirit, right, is important for Sarawak to go forward, yeah, and especially when Sarawak in the transition to digital economy, to hydrogen economy, to a post-COVID development plan on 2030, that in which 2030, in which Sarawak will be prosperous and strong. We want to bring everybody together, and so that we don't want to be rich and then be very selfish. We want to be inclusive. Yeah, so this spirit is very important. Beliau berkata demikian semasa program Semarak Ramadan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Sinar Budi Baru pada Ahad. Datuk Seri yang juga Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak juga berharap program berkenaan dapat merapatkan silaturahim antara penduduk semasa bulan Ramadan. Manakala di Sibu, Kerajaan Sarawak akan terus berusaha untuk memperkasakan golongan orang kurang upaya OKU di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu antara usaha yang perlu diutamakan adalah menyediakan akses untuk mereka mendapatkan diagnosis, intervensi serta pemulihan pada peringkat awal. Sebab kita tahu makin awal peringkat diagnosis, intervensi, rehabilitasi itu dilakukan, jadi kadar pemulihannya adalah lebih baik daripada kalau ianya dibuat pada peringkat umur yang sudah besar. Beliau berucap demikian pada Majlis Pelancaran Bulan Autism di Pusat Agape Sibu. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah mengumumkan kerajaan negeri bakal menubuhkan sebuah pusat komuniti keperluan khas SNCC sebagai satu pusat sehenti yang boleh membantu golongan OKU dalam pelbagai aspek. Dan alhamdulillah kerajaan negeri telah meluluskan untukan untuk pembinaan SNCC kita ini, dan kita telah mengenal pasti tanah di sebelah vocational center for the special needs di Kuching untuk pembinaan kompleks tersebut. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Persatuan Autism Sibu SAA dan MRC Sibu berkaitan perkara intervensi, pemulihan serta pendidikan kanak-kanak istimewa. Datuk Seri Fatimah juga menyampaikan grant sebanyak RM6,000 kepada SAA di samping menyaksikan pemberian dos kedua vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak OKU serta adik-beradik mereka. Di Kuching pula, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, pihak UKAS bersedia untuk memantau di media sosial tentang rungutan masyarakat berhubung projek-projek yang dilaksanakan di kawasan luar bandar. Menurut Datuk Abdullah, rungutan atau keluhan itu akan terus disalurkan kepada kementerian yang berkaitan. Beliau merujuk kepada projek Program Transformasi Luar Bandar RTP melibatkan jambatan kayu yang ditularkan di media sosial sehingga mendapat perhatian Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dan Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas. Jelasnya perkara ini mendapat perhatian Premier Sarawak dan Timbalan Premier tentang kaedah yang sesuai supaya warga netizen dapat melaporkan jika mereka mengesyaki projek yang dilaksanakan tidak memenuhi piawaian atau spesifikasi. Tambahnya lagi, kerajaan tidak menghalang sesiapa yang melaporkan penyalahgunaan dana untuk pelaksanaan projek tersebut.
Ini kalau mereka rasa perlu untuk melaporkan kepada SPRM, apa salahnya? Saya rasa pihak SPRM sedia memberi kerjasama untuk menyiasat tentang yang mereka syaki jika berlaku penyalahgunaan ataupun dana ataupun projek yang diurus dengan tidak betul. Beliau berkata demikian kepada media semasa program pengagihan bubur lambuk anjuran Kelab Silat Olahraga Pukulan Monyet Putih di Perkarangan Imat Taman Sukma Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Abdullah Saidul berharap persatuan-persatuan lain juga mengadakan program kebajikan seumpamanya meskipun bulan Ramadan berakhir kelak. Dalam program ringkas tersebut, beliau turut berkesempatan mengagihkan bubur kepada warga kerja GrabFood, warga kerja Imat Taman Sukma dan orang ramai secara pandu laju. Sementara itu, menurut Presiden Kelab Silat Olahraga Pukulan Monyet Putih Muhammad Ismawi Hamid, matlamat utama kelab tersebut menganjurkan program seperti itu bertujuan menghargai warga kerja GrabFood. Sebanyak 1,000 bungkus bubur lambuk telah diagihkan dalam program berkenaan. Dalam program tersebut, Datuk Abdullah turut memberikan sumbangan sebanyak RM3,000 kepada Kelab Silat Olahraga Pukulan Monyet Putih bagi mereka meneruskan aktiviti kebajikan. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 119 kes baharu pada Ahad, sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 303,890 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 51 kes kategori 1, 65 kes kategori 2, 1 kes kategori 4 dan 2 kes dalam kategori 5. Kes-kes baharu ini dikesan di 18 daerah di Sarawak seperti tertera. JPBNS turut melaporkan 2 kematian melibatkan seorang wanita berumur 75 tahun dan seorang lelaki berumur 28 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak di joyv.my dan UKAS channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam Ramadan dan salam UKAS.